Selamat pagi murid-murid. Apa kabar semua? Baik, Cikgu. Bagus. Sekarang pastikan semua berada dalam keadaan yang selesa di tempat masing-masing. Baiklah, sebelum Cikgu memulakan sesi pembelajaran, Cikgu akan tunjukkan satu gambar sungai kepada Anda semua. Apakah yang Anda boleh perhatikan daripada gambar tersebut? Terdapat individu yang sedang mengangkat air, Cikgu. Bagus, terdapat individu yang sedang mengangkat air. Ada siapa lagi yang mau coba jawab? Cikgu, saya Cikgu. Ya, Asila, apa dia? Individu sedang menjalankan aktiviti sawah padi, Cikgu. Terdapat individu yang sedang menjalankan aktiviti sawah padi. Baiklah, semua pendapat yang telah Anda nyatakan adalah betul. Oleh itu, hari ini kita akan belajar tentang sumber air, di mana sungai adalah sumber air utama yang diperlukan oleh manusia untuk menjalankan kegiatan harian dan pertanian seperti yang telah Anda nyatakan sebentar tadi. Sebelum itu, Cikgu akan jelaskan tentang 3 objektif pembelajaran yang perlu kita capai sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran hari ini, yaitu pertama, pelajar boleh menjelaskan kedua-dua jenis sumber air di Malaysia semasa latihan dan perbincangan di dalam kelas. Kedua, pelajar boleh menjelaskan dengan contoh 4 daripada 6 puncak krisis air di Malaysia semasa latihan dan pembentangan di dalam kelas. Dan ketiga, pelajar boleh menghuraikan dengan contoh 3 daripada 4 kesan krisis air di Malaysia semasa latihan dan pembentangan di dalam kelas. Baiklah murid-murid, mari kita masuk pada topik yang pertama, yaitu jenis-jenis sumber air. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber air? Sumber air merujuk kepada kawasan-kawasan tadahan air yang boleh digunakan oleh manusia untuk menjalankan aktiviti harian dan ekonomi. Perlu kita ketahui bahwa hujan adalah sumber utama yang membekalkan air di permukaan bumi. Malaysia menerima jumlah hujan yang tinggi sepanjang tahun, yaitu kira-kira 2.500 mm hingga 3.000 mm setahun. Baiklah, terdapat 2 jenis sumber air di Malaysia, yaitu air permukaan dan air bawah tanah. Air permukaan merujuk kepada air yang terdapat pada permukaan daratan, manakala air bawah tanah merujuk kepada air yang tersimpan dalam lapisan tanah atau batuan. Kapasiti air di permukaan bumi adalah sebanyak 97% dan merupakan sumber air utama, manakala kapasiti air bawah tanah pula hanya 3% sahaja. Air permukaan melibatkan proses intersepsi, yaitu proses air hujan yang jatuh di permukaan daratan tetapi tidak menyerap ke dalam tanah, manakala air bawah tanah melibatkan proses infiltrasi, yaitu proses air hujan yang jatuh di permukaan daratan yang menyerap ke dalam tanah. Terdapat beberapa contoh air permukaan, yaitu sungai, tasik, dan empangan. Sekarang mari kita lihat gambar dan nama-nama sungai dan tasik yang terdapat di Malaysia. Mari sebutkan nama-nama sungai yang terdapat di Malaysia secara bersama-sama. Sungai Kelantan, Sungai Muda, Sungai Pahang, Sungai Kinabatangan, Sungai Rajang. Bagus. Sekarang sebutkan pula nama-nama tasik yang terdapat di Malaysia. Tasik Banding, Tasik Kenyir, Tasik Berat, Tasik Cendera,
Bagus. Terdapat pelbagai lagi sungai dan tasik di Malaysia yang boleh Anda ketahui melalui ruangan carian-carian dalam internet. Baiklah. Gambar apakah ini? Proses kitaran air, Cikgu. Betul. Gambar proses kitaran air. Sebentar tadi kita sudah pelajari tentang dua proses, yaitu proses intersepsi dan infiltrasi. Sekarang, coba tunjukkan kepada cikgu anak panah yang manakah atau anak panah yang berwarna apakah berlakunya proses intersepsi. Anak panah warna biru. Kurang tepat. Coba lagi. Anak panah warna hitam. Betul. Anak panah yang berwarna hitam. Bagaimana pula proses infiltrasi? Anak panah warna merah. Betul. Anak panah yang berwarna merah. Baiklah, sekarang cikgu ingin tahu apakah jenis sumber air yang terdapat di kawasan tempat tinggal Anda. Sungai, Cikgu. Oh, sungai. Apakah nama sungai tersebut? Sungai Serinsim. Oh, Sungai Serinsim. Bagus. Kebanyakan daripada kita semuanya menjadikan sungai sebagai sumber air utama. Ini bermaksud Anda semua sudah memahami tentang jenis-jenis sumber air yang bukan sahaja terdapat di Malaysia, tetapi juga terdapat di kawasan tempat tinggal Anda. Seterusnya, cikgu akan menerangkan puncak-puncak berlakunya krisis air di Malaysia yang sering kita dengari pada masa kini. Puncak yang pertama berlakunya krisis air di Malaysia ialah disebabkan oleh berlakunya penebangan hutan secara berleluasa. Akibat daripada penebangan hutan secara berleluasa ini, ia telah menyebabkan fungsi hakisan tanah telah terhakis. Hakisan tanah ini telah menyebabkan air sungai telah mengalami fenomena air keruh. Dan akhirnya air yang keruh ini tidak dapat digunakan oleh penduduk setempat dalam kehidupan harian mereka. Puncak krisis air yang kedua yang berlaku di Malaysia adalah disebabkan oleh fenomena cuaca. Sebagai contohnya, fenomena El Nino yang mana telah menyebabkan berlakunya musim kemarau yang panas dan berpanjangan dan menyebabkan krisis air berlaku di Malaysia, di mana Malaysia penduduk tidak dapat menerima puncak air yang mencukupi dalam kehidupan mereka. Kedua, fenomena El Nino. Fenomena El Nino telah menyebabkan berlakunya musim banjir, dan air banjir juga tidak dapat digunakan oleh penduduk setempat sebagai kegunaan harian mereka. Seterusnya, puncak krisis air di Malaysia juga berlaku disebabkan oleh pembuangan sampah sarap secara berleluasa. Pembuangan sampah sarap secara berleluasa di kawasan sungai ataupun kawasan bandar telah menyebabkan air sungai menjadi keruh dan kotor. Akhirnya, air sungai ini juga tidak dapat digunakan oleh penduduk setempat dalam kegiatan harian mereka. Puncak yang kedua berlakunya krisis air di Malaysia adalah disebabkan oleh perkembangan sektor perindustrian di negara ini. Perkembangan sektor perindustrian di negara ini telah menyebabkan banyak sungai-sungai di kawasan bandar telah mengalami kekotoran kerana sisa-sisa buangan daripada kilang-kilang ini biasanya akan disalurkan oleh pihak kilang yang tidak bertanggungjawab ke dalam sungai. Justru disebabkan oleh pembuangan
sisa kumbahan daripada kilang-kilang ini, ia telah menyebabkan sungai menjadi keruh dan kotor dan tidak dapat digunakan oleh penduduk setempat. Puncak yang kedua adalah juga disebabkan oleh penggunaan bahan kimia yang terlalu berleluasa. Penggunaan bahan kimia yang terlalu berleluasa ini juga menyebabkan air mengalami pencemaran. Sebagai contohnya, aktiviti pertanian yang menggunakan racun serangga ataupun bahan kimia yang terlalu banyak ini menyebabkan fungsi air bawah tanah mengalami gangguan ataupun tercemar. Akhirnya apabila penduduk setempat menggunakan air bawah tanah ini, penduduk juga menerima kesan negatif daripada penggunaan racun kimia ini. Misalnya aktiviti pertanian, aktiviti tanaman kelapa, aktiviti sayuran dan lain-lain lagi. Dan akhir sekali, puncak-puncak berlakunya krisis air di Malaysia adalah disebabkan oleh peningkatan populasi penduduk setempat. Peningkatan populasi penduduk setempat juga boleh menyebabkan berlakunya puncak krisis air di kawasan tersebut. Misalnya, cikgu bagi satu contoh. Di kawasan bandar biasanya mempunyai penduduk yang padat. Apabila banyak penduduk padat, maka penggunaan air juga akan meningkat. Tetapi air semakin berkurang di kawasan itu. Apabila permintaan tinggi, maka ini menyebabkan penggunaan air juga meningkat. Tetapi realitinya kawasan tersebut mengalami gangguan air. Maka hal ini akan menyebabkan penduduk akan menerima kesan krisis air di kawasan tersebut oleh kerana jumlah bilangan penduduk yang menggunakannya sangat banyak. Seterusnya, cikgu akan menerangkan apakah kesan-kesan yang diterima oleh penduduk setempat atas sebab berlakunya krisis air ini. Kesan yang pertama diterima adalah berlakunya kekurangan air bersih. Seperti yang cikgu katakan tadi, apabila berlakunya puncak-puncak krisis air seperti pencemaran sungai disebabkan aktiviti perhutanan, maka ia akan menyebabkan berlakunya isu kekurangan air bersih. Disebabkan oleh berlakunya isu air bersih ini, maka air akan dicatuh di kawasan tersebut. Kesan krisis air yang kedua ialah kesan ke atas tanah. Disebabkan oleh berlakunya fenomena El Nino itu tadi, maka tanah akan menerima kesannya tersendiri. Sebagai contohnya, akibat musim kemarau dan panas yang berpanjangan, tanah telah menerima kesan menjadi kering kotang dan akhirnya memberi kesan kepada penduduk setempat yang menjalankan aktiviti pertanian. Kesan yang kedua ialah menyebabkan kepupusan flora dan fauna. Disebabkan oleh berlakunya krisis air ini, ia telah memberi kesan kepada komponen biotik dan abiotik yang tinggal di kawasan tersebut. Sebagai contohnya, di sungai, komponen hidupan seperti ikan sudah tentu akan mati disebabkan oleh berlakunya pencemaran air di sungai tersebut. Dan akhirnya ia memberi kesan kepada ketidakseimbangan ekosistem di dalam lingkungan sungai tersebut dan juga kepada penduduk setempat yang memerlukan ikan sebagai sumber makanan protein harian mereka. Dan akhir sekali, kesan krisis air yang keempat ialah ia memberikan kemudaratan kepada manusia. Disebabkan oleh berlakunya krisis pencemaran air, ia akan menimbulkan beberapa penyakit yang tidak diingini. Sebagai contohnya, penyakit taun dan penyakit demam kepialu.
Penyakit taun ini biasanya disebabkan oleh penggunaan air yang tidak bersih di kawasan rumah, dan yang mana akhirnya penyakit ini menyerang penduduk setempat di mana ia boleh menyebabkan kematian. Jadi, cikgu harap kamu semua sudah faham tentang puncak-puncak dan juga krisis air, kesan yang diterima oleh masyarakat setempat disebabkan puncak dan krisis air ini. Jadi, sekarang cikgu minta kamu semua sila berkumpul mengikut kumpulan masing-masing, kerana kita ada aktiviti yang akan dibuat selepas ini. Sekarang adalah aktiviti pelajar. Kamu akan buat pembentangan mengenai puncak dan kesan krisis air di Malaysia beserta contoh. Murid-murid kena hasilkan peta I-Think terlebih dahulu melalui Jamboard. Buat peta I-Think mengikut kreativiti kamu masing-masing. Boleh, Cikgu. Semua ketua kumpulan buka aplikasi Jamboard atau terus akses Jamboard dari Google Drive. Kemudian create new Jamboard dan share link kepada ahli kumpulan masing-masing supaya semua ahli boleh menyunting Jamboard itu. Satu kumpulan, satu Jamboard ya. Oke, Cikgu. Semua ahli kumpulan kena buat peta I-Think menggunakan Jamboard yang sama. Boleh, Cikgu. Kamu kena berbincang dan bekerja sama dengan ahli kumpulan masing-masing untuk siapkan aktiviti ini. Ada apa-apa yang tidak difahami? Jelas, Cikgu. Oke, Cikgu. Semua paham apa yang cikgu sudah terangkan? Paham. Baiklah, kalau sudah paham, boleh mulai berbincang dalam kumpulan. Inilah hasil peta I-Think kami. Kami akan bentangkan puncak krisis air di Malaysia dulu. Ada 4 puncak yang kami bincangkan. Yang pertama, fenomena cuaca. Contohnya El Nino pada tahun 2016. Kemarau berpanjangan akan mengeringkan permukaan bumi, terutamanya saliran air. Kedua, puncak pembuangan sampah, contohnya pembuangan sampah yang berlaku berhampiran sungai di Kampung Amidullah Mantin, Seremban tahun 2019. Sampah ini mengandung bahan kimia dan kotoran. Itu akan menyebabkan kualitas air sungai tercemar. Puncak yang ketiga adalah permintaan air yang tinggi dalam sektor industri. Sektor industri memerlukan air yang banyak untuk menjana kuasa untuk digunakan dalam kilang, penapisan, pembinaan, dan pemrosesan makanan. Keempat adalah puncak pencemaran baja, kimia, dan racun serangga. Contohnya di dalam pertanian, yaitu penanaman padi. Air daripada penanaman padi yang tercemar dengan bahan kimia akan mengalir ke sungai dan akhirnya akan menjejaskan kualitas air sungai. Kesan krisis air di Malaysia. Ada 3 yang kami bincangkan kesan krisis air. Yang pertama,
bekalan air bersih berkurangan. Akibatnya, catuan air terpaksa dilakukan. Kesan kedua, ia memberi kesan ke atas tanah menjadi kering kontang dan mengubah tekstur tanah. Kesannya akan menjejaskan bekalan makanan karena tidak tumbuh dengan subur disebabkan oleh kekurangan air. Dan kesan yang ketiga, memudaratkan kepada kesehatan manusia. Penggunaan air yang tercemar menyebabkan penularan penyakit bawaan air berlaku. Contohnya penyakit taun dan demam kepialu. Terima kasih kepada Wakil Pembentangan Kumpulan Kelly. Baiklah murid-murid, kita sambung aktiviti kita dengan satu permainan di dalam aplikasi Gamilab. Siapa pernah dengar apa itu Gamilab? Kalau tidak pernah dengar, hari ini cikgu akan bawa kamu bermain satu permainan dalam aplikasi ini. Pastikan kamu ada telepon dan internet yang kuat. Kalau ada di antara kamu yang guna laptop pun boleh juga. Bagi yang guna telepon juga, untuk Google Meet ini, kamu tidak perlu keluar dari Google Meet. Terus buka di carian Google pun boleh untuk permainan ini. Cikgu akan hantar link permainan ini di dalam grup chat kita dan cikgu mahu kamu semua untuk klik link itu. Macam biasa, kamu akan daftar nama sebelum bermain, tapi cikgu mau kamu semua guna nama yang betul. Jangan ada yang guna nama Power Rangers lah, Naruto lah, itu semua cikgu tidak mau. Dalam game ini, kamu akan mengayuh basikal. Dan sampai ke setiap stesen, kamu kena jawab soalan. Dan pastikan soalan itu semua kamu jawab. Kalau kamu semua sudah bersedia, jom kita mula bermain. Nampaknya semua sudah sampai ke garisan penamat. Cikgu tengok ada beberapa nama yang dapat markah tinggi. Okey, kita lihat dulu penama-penama yang dapat markah tinggi itu. Okey, tahniah kepada Fatima, Nastura dan Ellery sebab dapat markah yang tinggi. Kamu rasa seronok main seperti ini? Kalau seronok, kelas seterusnya cikgu akan buat permainan yang lagi seronok supaya kamu gembira dan tidak bosan belajar dengan cikgu. Baiklah, sebelum mengakhiri kelas hari ini, jom kita imbas balik apa yang kita sudah belajar. Yang pertama, jenis sumber air iaitu air permukaan dan air bawah tanah. Punca krisis air
Bagi cikgu satu contoh. Penerbangan hutan. sungai. Ya, betul. Tepat sekali. Kesan krisis air, cikgu mau satu contoh lagi. Ikan mati. Betul. Nampaknya kamu semua sudah faham apa yang cikgu-cikgu semua ajarkan kepada kamu. Cikgu harap apa yang kamu sudah belajar hari ini, kamu boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian. Contohnya, kita hindari diri daripada melakukan perkara yang menjadi punca kepada krisis air, kerana ia membawa kesan buruk kepada sumber air di negara kita. Kita juga perlu menjaga dan menghargai sumber air dan alam sekitar di bumi ini atau di tempat tinggal kita, kerana ia adalah penting untuk keperluan hidup kita. Itu sahaja dari cikgu. Sebelum itu, cikgu akan beri kamu latihan pengukuhan sebagai kerja rumah yang perlu kamu siapkan sebelum kelas akan datang. Boleh? Boleh, cikgu. Kalau boleh, itu sahaja kelas kita hari ini. Terima kasih semua.